Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang tadi, apa yang berlaku, tiba-tiba Tun Mahathir muncul. Lama tak muncul, tiba-tiba pula muncul, bahkan memberikan komen yang paling menarik perhatian kita. Apabila Mahathir tiba-tiba kata titah yang di Pertuan Agong, bakal yang di Pertuan Agong perlu diambil serius. Tiba-tiba pula Tun Mahathir dimunculkan. Tapi ini komen daripada Anwar Ibrahim selepas Mahathir membuat kenyataan tersebut. Anwar kata, Mahathir tak perlu melompat. Pandangan Sultan Johor boleh dirunding secara baik. Apa cerita? Setiap pandangan dan cadangan boleh dirunding dengan baik tanpa membelakangkan perlembagaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan prinsip raja berperlembagaan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata, ini termasuk pandangan Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar yang mencadangkan agar lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada yang di Pertuan Agong, termasuk pemantauan secara terus terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Kita boleh runding dengan baik, tetapi prinsip perlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan itu tetap dipertahankan dan kita junjung prinsip yang sama, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika tidak harus ada kata Anwar Ibrahim, jadi tidak harus ada kebimbangan kalau ada kenyataan dan pandangan termasuk daripada Sultan Johor. Pandangan ini boleh dibawa bincang, tetapi tidak akan mempengaruhi dasar negara dan prinsip kita tentang raja berperlembagaan, katanya. Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika mengulas cadangan Sultan Johor dan kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai perkara itu kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran pameran perjalanan menelusuri seni Islam dan Alif Lam Ra kaligrafi kontemporari Muslim sempena sambutan ulang tahun ke-25 Museum Kesenian Islam Malaysia di Kuala Lumpur malam semalam. Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan berkata, titah cadangan Sultan Ibrahim supaya SPRM dan Petronas dipantau secara langsung oleh yang di Pertuan Agong tidak boleh diambil ringan. Anwar juga berkata, beliau tidak mempunyai masalah dengan pandangan yang dilontarkan oleh Dr. Mahathir. Dr. Mahathir hanya melontarkan pandangan dan kita bincang. Bagi saya tiada masalah. Pandangannya tidak langsung akan menggugat kuasa dan peruntukan perlembagaan negara kita, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apabila kita membacakan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini, kita memang kagum dengan dialah. Sebab cara dia menjawab, cara dia menyelesaikan masalah, semuanya penuh dengan hikmat dan bijaksana. Bahkan apabila ianya melibatkan ke bawah duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong kita yang bakal akan menjalankan tugas pada Januari 2024, Anwar Ibrahim begitu baik sekali dalam menangani isu ini. Mungkin itulah sebabnya Anwar Ibrahim amat disenangi oleh Majlis Raja-Raja, amat disenangi oleh bakal yang di Pertuan Agong Malaysia ini. Jadi, apa kata anda pula? Saudara-saudara sekalian, apa komen anda? Mahathir tak perlu melompat, pandangan Sultan Johor boleh dirunding secara baik, kata Anwar. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wow, ini satu berita paling gembira 2 jam selepas Kabinet Anwar Ibrahim diumumkan. Kalau ada orang cakap kabinet itu adalah kabinet yang buruk, itu semua adalah pembohongan yang sia-sia. Kenapa? Kerana daripada BH Online, Bursa Malaysia meningkat sederhana dalam hari rombakan kabinet. Ada orang kata, kenapa tak meningkat mendadak? Saudara-saudara, meningkat pun itu sudah jadi indikator bahawa kabinet baru yang dirombak itu menarik perhatian pelabur, menarik perhatian para peniaga, bahkan ianya juga menyebabkan negara kita mendapat impak yang positif. Jangan saja seperti dulu, gara-gara rombak kabinet, tukar kabinet,
bukannya bursa Malaysia meningkat, bahkan merosot. Nah, ini meningkat sederhana, kita bersyukurlah kan. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan yang tidak menentu dengan peningkatan sederhana pada penutup hari ini, dipacu oleh pembelian pada saat akhir saham wajaran tinggi, peladangan dan perbankan terpilih meskipun dagangan dilihat dalam keadaan berhati-hati sepanjang hari dalam persekitaran rombakan kabinet pagi tadi. Pada pukul 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI, melonjak 0.73 mata kepada 1447.12 daripada 1446.39 ketika ditutup semalam. Indeks utama itu dibuka 0.27 lebih rendah pada 446.12 dan bergerak antara 1444.26 dan 1447.72 sepanjang sesi dagangan hari ini. Lingkungan pasaran adalah negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 483 berbanding 388, manakala 457 kaunter tidak berubah, 1003 tidak diniagakan dan 23 yang lain digantung. Jumlah dagangan meningkat kepada 3.28 bilion unit bernilai RM2.38 bilion daripada 3.82 bilion unit bernilai RM2.47 bilion semalam. Ketua penyelidik Apex Security Berhad, Kenneth Leong berkata, FBM KLCI ditutup tinggi tetapi para paras hampir tidak berubah, kurang daripada setengah mata memandangkan pendekatan berhati-hati pasaran berikutan rombakan barisan Menteri Kabinet Malaysia. Prestasi itu dipengaruhi oleh prestasi semalaman yang lebih baik dicatatkan Wall Street dan seiring dengan prestasi positif kebanyakan pasaran serantau, katanya kepada Bernama. Leong berkata bursa Malaysia pada masa hadapan dijangkakan tidak berubah didorong oleh ketidaktentuan terhadap keputusan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat yang akan diumumkan esok. FED memulakan mesyuarat dasar monetari terakhirnya bagi tahun ini, iaitu hari ini. Mesyuarat yang diadakan pada 12 hingga 13 Disember itu akan menentukan keputusan kadar dana bank pusat. Sementara itu, pelabur juga akan terus memantau data indeks harga pengeluar IHPAS yang dikeluarkan esok. Selain itu, ketiadaan pemangkin terbaru di pasaran domestik menghadkan peningkatan seterusnya pada masa depan, katanya. Leong menyatakan bahawa dari perspektif teknikal FBM KLCI berkemungkinan cenderung kepada aliran menaik yang sederhana. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru satu hari, Kabinet Kerajaan Perpaduan yang baru, yaitu Kabinet Anwar Ibrahim diumumkan. Ini sudah berlaku. Pujian dan juga kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Walaupun pembangkang di luar sana masih tak henti-henti menggertak, menuding jari, bahkan ada yang cuba mengecam dan cuba untuk mengkondemkan Kabinet Anwar Ibrahim. Namun demikian, ini realitinya. Kabinet Anwar Ibrahim, kabinet kerajaan sekarang ini lebih baik berbanding era Perikatan Nasional, dipetik daripada BH Online. Rombakan pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah lebih baik dari segi keupayaan berbanding barisan jemaah menteri era Perikatan Nasional PN. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, jemaah menteri Kerajaan Perpaduan juga memiliki pengalaman yang boleh digunakan untuk memacu negara. Mungkin dia pembangkang kecewa sebab dulu dalam jemaah menteri dia atau jemaah menteri ini, dan mungkin dia sendiri berhasrat untuk berada di sini. Kerana pembangkang sebelum ini berulang kali kata akan bentuk kerajaan sebelum raya, selepas hari raya, akhirnya tak bentuk-bentuk juga.
Apa yang terbentuk ialah persepsi menebal dalam kalangan ahli Parlimen Pembangkang yang memutuskan untuk sokong Perdana Menteri, katanya pada sidang media di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai dakwaan segelintir pihak melihat rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan itu sebagai mengecewakan. Semalam, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari menyifatkan rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah sebagai kabinet balas budi. Ahli Parlimen Pasir Mas itu turut menyindir Anwar yang disifatkannya sentiasa betul susulan rombakan kabinet kerajaan. Dalam pada itu, Fahmi secara sinis menyatakan kekecewaan beliau kerana Perdana Menteri tidak melantik mana-mana duta bertaraf menteri dan mendapat allowance puluhan ribu. Alhamdulillah, amalan yang buruk itu tidak dilakukan kali ini, kata Fahmi lagi. Walaupun saya berseloroh, realitinya bahawa pembentukan jemaah menteri kali ini jauh lebih baik dari segala jumlahnya, dari pengalamannya, keupayaannya, dan sudah pasti beberapa penganalisis berpendapat Kabinet Kerajaan Perpaduan jauh lebih baik berbanding Kabinet Perikatan Nasional, kata Fahmi Fazil lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik lagi ialah Kabinet Baharu Malaysia Kerajaan Perpaduan ini adalah Kabinet Baharu Harapan Malaysia Madani. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan kita adalah apabila Fahmi Fazil mengatakan dia kecewa kerana tiada duta bertaraf menteri. Ini semua seakan-akan mengingatkan kita dengan status Hadi Awang pada satu ketika dahulu pada waktu pemerintahan Perikatan Nasional yang mana dilantik sebagai duta. Tetapi ramai orang melabelkan duta tersebut gagal dan tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itulah mereka kata merugikan sahaja dan hanya buang duit. Namun apabila pembangkang kemarin menghentam dan mengkritik barisan kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai dikatakan barisan kabinet balas budi, sebenarnya ianya juga telah menemplak diri sendiri dengan kata yang lebih kasar, meludah ke langit karena muka sendiri. Kerana kalau kita lihat dahulu pun, Kabinet Perikatan Nasional sewaktu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga dapat dilihat kabinet pada waktu itu juga sebenarnya lebih kurang sama, iaitu kabinet balas budi. Kenapa tak balasnya? Kerana mereka lah yang telah melakukan langkah Sheraton. Siapa yang terlibat langkah Sheraton dapat habuan menjadi menteri pada waktu tersebut. Jadi kalau nak kata ini adalah kabinet balas budi, sebenarnya itu seperti kata pepatah, meludah ke langit kena muka sendiri. Walau bagaimanapun kita tertarik apabila Fahmi Fazil kata Kabinet Kerajaan Perpaduan pada kali ini adalah jauh lebih baik berbanding era Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.